Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, saya akan membentangkan assignment 5 Introduction to Mathematical Economics Group C BEEQ 1013. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Sadiq bin Aizul Azkar, alias Muhammad Azfar, nombor metrik 287520, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi dengan kepujian semester 1 A211 dan pensyarah ialah Dr. Nozita binti Jamil. Baiklah, kita akan bergerak kepada soalan 1A. Tentukan di mana fungsi fx sama dengan x3 tolak 6x kuasa 2 tambah 18x tolak 15. Itu cengkung ke atas dan di mana ia cengkung ke bawah. Antara langkah-langkah yang diperlukan untuk menjawab soalan ini ialah: yang pertama, tentukan nilai x yang mana derivatif kedua adalah sifar, dan kenal pasti selang terbuka ataupun interval yang ditentukan oleh nombor ini. Yang kedua, tentukan tanda selang terbuka atau interval dengan menggunakan nombor contoh. Jadi, hasil kajian kita berpandukan jika fungsi derivatif kedua lebih daripada kosong, maka f ialah cengkung ke atas, manakala jika fungsi derivatif kedua adalah kurang daripada kosong, f ialah cengkung ke bawah. Baiklah, kita akan beralih kepada soalan 1A. Soalan fx sama dengan x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 tambah 18x tolak 15. Jadi formula kita gunakan ialah di dalam ini, iaitu d per dx dalam kurungan xn equal 6x n tolak 1. Untuk memudahkan proses kita, untuk mencari derivatif pertama dan kedua, cara mudah ialah kita mendarabkan sahaja nombor, iaitu x darab dengan 3. X ni berjumlah 1. Jadi 1 darab 3 kita akan mendapat 3. Dan 3 kita perlulah menolak 1 dengan berpandukan formula yang diberi, n tolak 1. Jadi jawapan fungsi derivatif yang pertama kita akan dapat 3x kuasa 2. 12x tolak 12x tambah 18. Macam mana kita mendapat 12x? 6 darab 2 sama dengan 12. X kuasa 2, 2 tolak 1 ada jadi 1. Maka akan menjadi 12x dan 18x 18x kuasa 1, 18 darab 1 18. Dan x kuasa 1 tolak 1 akan menjadi kosong, maka x akan dihapuskan. Dan 15 tidak akan digunakan kerana tidak terdapat x. Jadi, kaedah sama digunakan untuk mencari fungsi derivatif yang kedua. Dan kita akan mendapat 6x tolak 12. Jadi, langkah seterusnya, kita haruslah mencari interval ataupun selang terbuka. Jadi, kita menggunakan derivatif yang kedua, iaitu 6x tolak 12. Jadi, formula yang kita gunakan ialah fx sama dengan kosong. Jadi, fx sama dengan kosong, kita akan letakkan ia sebagai begini. 6x tolak 12 sama dengan kosong. Jadi, 6x sama dengan 12 dan apabila kita mahu mendapatkan x, 6 akan dipindahkan ke bawah dan kita akan mendapat x sama dengan 2. Jadi, kita akan mendapat dua fungsi interval, iaitu negatif infinity 2 dan 2 infinity. Jadi, terdapat dua fungsi interval ataupun selang terbuka. Jadi, kita akan menggunakan nombor contoh, dan nombor contoh yang saya ambil ialah 1 kerana ia terletak antara negatif infinity hingga 2, dan untuk
untuk 2 hingga infinity saya mengambil 3 kerana ia lebih daripada 2 dan kurang daripada infinity. Jadi untuk kita mengira jumlah fungsi derivatif yang kedua adalah untuk setiap fungsi kita hanya menggantikan x dengan nombor contoh yang diberi. Contohnya, untuk negatif infinity 2, kita menggunakan nombor contoh 1. Maka, kita akan dapat 6 dalam kurungan 1 tolak 12. Kita akan mendapat jawapan negatif 6. Maka, jumlah fungsi derivatif yang kedua ialah negatif 6 untuk fungsi yang pertama. Dan untuk 2 infinity, kita akan mendapat 6 dalam kurungan 3 tolak 12 sama dengan 6. Dan kita akan mendapat jumlah fungsi derivatif untuk fungsi yang kedua adalah 6. Jadi, seterusnya, kita akan mengenal pasti tanda untuk setiap jumlah yang kita dapat. Jadi, negatif 6 tandanya adalah negatif dan 6 tandanya ialah positif. Dan untuk kita mencari kecengkungan, kita akan melihat kepada formula yang diberitahu pada page sebelum ini, iaitu sekiranya negatif, maka fungsi derivatif yang kedua kurang daripada kosong, dan sekiranya positif, fungsi derivatif kedua adalah lebih daripada kosong. Kesimpulannya, fungsi f mencengkung ke atas pada selang terbuka interval iaitu 2 infinity, dan fungsi f mencengkung ke bawah pada selang terbuka ataupun interval pada negatif infinity 2. Seterusnya, kita akan bergerak kepada soalan 1B. Andaikan bahawa fungsi cos untuk pembuatan diberikan Cx sama dengan 0.00001x kuasa 3 tolak 0.003x kuasa 2 tambah 5x tambah 1000. Huraikan kelakuan fungsi cos marginal. Jadi, terdapat dua persoalan yang perlu diselesaikan, iaitu kita haruslah mencari fungsi cos marginal dan huraikan kelakuan fungsi cos marginal sama ada cengkung ke atas atau cengkung ke bawah, dan buktikan jawapan anda. Jadi, kita akan bergerak pada soalan 1B1, iaitu mencari fungsi cos marginal. Jadi, kaedah dan formula yang digunakan adalah sama seperti soalan 1A sebentar tadi. Jadi, soalan fungsi C sama dengan 0.00001 x kuasa 3 tolak 0.003 x kuasa 2 tambah 5x tambah 1000. Jadi, untuk fungsi derivatif yang pertama, kita akan mendapat 0.0000 x kuasa 2 tolak 0.006x tambah 5. Seterusnya, soalan 1B2 iaitu huraikan kelakuan fungsi cos marginal sama ada cengkung ke atas atau cengkung ke bawah dan buktikan jawapan. Jadi, pada soalan 1B1, kita telah mendapat fungsi derivatif yang pertama iaitu 0.00003x kuasa 2 tolak 0.006x tambah 5. Jadi, kaedah sama digunakan untuk mencari fungsi derivatif yang kedua iaitu 0.00006x tolak 0.006. Jadi, langkah seterusnya, kita akan mencari interval ataupun selang terbuka. Jadi, untuk permasalahan ini, fungsi derivatif kedua sama dengan kosong. Jadi, kita akan meletakkan 0.00006x tolak 0.006 sama dengan kosong. Jadi, kita akan mengalihkan 0.06 ke arah kosong. Jadi, kita akan mendapat 0.0006x sama dengan 0.006. Jadi, untuk mendapatkan x, kita haruslah memindahkan jumlah ini ke bawah 0.006 dan kita akan mendapat 1000.
Jadi, selang terbuka yang kita dapat ialah negatif infinity 1000 dan 1000 infinity. Jadi, setelah kita mendapat jumlah interval ataupun selang terbuka, kita haruslah mencari jumlah fungsi derivatif yang kedua dengan menggunakan nombor contoh. Jadi, untuk permasalahan ini, saya menggunakan nombor contoh 500 kerana 500 terletak antara negatif infinity sehingga 1000 dan 2000 di mana jumlah tersebut adalah lebih 1000 tetapi kurang daripada infinity. Jadi, untuk mencari jumlah derivatif yang kedua, kita akan menggantikan x dengan nombor contoh yang kita dapat. Jadi, untuk negatif infinity 1000, kita akan mendapat 0.00006 dalam kurungan 500 tolak 0.006 sama dengan negatif 3 per 1000. Jadi, kaedah sama digunakan untuk mencari fungsi bagi 1000 infinity. Jadi, kita akan mendapat 3 per 500. Jadi, setelah mendapat jumlah fungsi derivatif yang kedua, kita akan mengenal pasti tanda. Jadi, negatif 3 per 1000 dikenal pasti sebagai negatif dan 3 per 500 dikenal pasti sebagai positif. Jadi, untuk mencari kecengkungan adalah sama seperti yang kita gunakan seperti di soalan 1A, iaitu sekiranya C fungsi derivatif yang kedua kurang daripada kosong, ia akan mencengkung ke bawah. Manakala sekiranya fungsi derivatif kedua adalah lebih kosong, ia akan mencengkung ke atas. Jadi, kesimpulannya ialah Fx mencengkung ke atas pada selang terbuka ataupun interval 1000 infinity dan Fx mencengkung ke bawah pada selang terbuka ataupun interval pada negatif infinity hingga 1000. Baiklah, kita akan bergerak kepada soalan terakhir iaitu 1C. Soalannya, sebuah syarikat telah menetapkan bahawa fungsi hasil dalam ringgit Malaysia ialah fungsi R sama dengan 2x kuasa 3 tambah 40x kuasa 2 tambah 8x dan fungsi kos dalam ringgit Malaysia ialah fungsi C sama dengan 3x kuasa 3 tambah 19x kuasa 2 tambah 80x tolak 800. Jadi, soalan yang pertama ialah cari tahap pengeluaran yang akan menghasilkan keuntungan maksimum bagi syarikat. Dan soalan kedua ialah cari harga seunit untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi, untuk formula yang digunakan dalam soalan C1 iaitu fungsi keuntungan iaitu fungsi P sama dengan fungsi R tolak dengan fungsi C. Jadi, dalam soalan telah diberikan fungsi R dan juga fungsi C. Jadi, untuk soalan C1, cari tahap pengeluaran yang akan menghasilkan keuntungan maksimum bagi syarikat. Jadi, untuk soalan ini kita menggunakan fungsi keuntungan iaitu fungsi P sama dengan fungsi R tolak fungsi C. Jadi, hasilnya kita akan mendapat fungsi P ialah negatif 3, negatif X kuasa 3 tambah 21X kuasa 2 tolak 72X tambah 800. Untuk langkah seterusnya, kita haruslah mencari fungsi derivatif yang pertama dan fungsi derivatif yang kedua menggunakan kaedah dan formula yang digunakan dalam soalan 1A dan juga 1B. Jadi, hasilnya untuk mencari fungsi derivatif yang pertama haruslah berpandukan kepada fungsi P iaitu negatif X kuasa 3 tambah 21X kuasa 2 tolak 72X tambah 800. Jadi, untuk fungsi derivatif yang pertama, kita akan mendapat negatif 3x kuasa 2 tambah 42x tolak 72. Dan untuk fungsi derivatif yang kedua, kita akan mendapat negatif 6x tambah 42. Jadi, kita akan mencari jumlah interval ataupun selang terbuka dengan menggunakan
fungsi derivatif yang pertama, iaitu fungsi derivatif yang pertama sama dengan kosong. Jadi kita akan menggunakan negatif 3x kuasa 2 tambah 42x tolak 72 sama dengan kosong. Jadi hasilnya kita akan mendapat jumlah adalah dalam kurungan x tolak 2 dalam kurungan x tolak 12 sama dengan kosong. Jadi x kita akan mendapat 2 dan juga 12. Jadi untuk kita tahu maksimum dan minimum, kita haruslah menggunakan second order function, iaitu kita akan menggunakan kedua-dua jumlah ini untuk melihat tahap di mana pengeluaran yang dihasilkan akan mencapai keuntungan maksimum ataupun minimum. Jadi untuk tahap 2, kita akan menggantikan 2 dengan x. Jadi untuk fungsi derivatif yang kedua bagi jumlah 2, kita akan menggunakan fungsi derivatif yang kedua, iaitu negatif 6x tambah 42. Jadi apa yang kita dapat ialah negatif 6 dalam kurungan 2 tambah 42, kita akan mendapat 30. Dan untuk jumlah 12, kita akan mendapat negatif 6 dalam kurungan 12 tambah 42, kita akan mendapat negatif 30. Jadi untuk tahap 2, kita jumlah adalah 30, iaitu lebih daripada kosong. Maka jumlah tersebut adalah minimum. Dan untuk tahap 12, jumlah yang didapati ialah negatif 30, iaitu kurang daripada kosong. Dan ia menunjukkan tahap pengeluaran yang maksimum. Jadi kesimpulannya, tahap pengeluaran yang akan menghasilkan keuntungan adalah 12. Baiklah, untuk soalan C2, cari harga seunit untuk memaksimumkan keuntungan. Seperti yang kita dapat jawapan di C1, level keuntungan maksimum adalah pada 12. Jadi kita menggunakan fungsi P, iaitu negatif x kuasa 3 tambah 21x kuasa 2 tolak 72x tambah 800. Jadi kita hanya menggunakan 12 untuk menggantikan x sahaja. Jadi hasilnya kita akan mendapat jumlah RM RM1,232. Jadi untuk mencari harga per unit untuk memaksimumkan keuntungan, kita haruslah membahagikan jumlah RM1,232 bahagi dengan 12 kerana tahap keuntungan maksimum ialah 12. Jadi untuk harga seunit yang dapat memaksimumkan keuntungan syarikat adalah RM RM102.67 per unit. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.